Hai murid-murid, apa khabar? Saya harap kamu semua telah bersedia untuk belajar bersama saya, Madam Rosita, pada hari ini. Kita akan belajar pendidikan moral tahun 5 bagi unit 2 di bawah tajuk Penyeri Jiwa Masyarakat. Saya harap kamu telah bersedia. Lihat gambar ini. Apakah yang kamu boleh katakan mengenai gambar ini? Kamu boleh lihat bagaimana 3 orang kanak-kanak sedang membantu seorang wanita. Jadi, apakah yang boleh kita katakan mengenai gambar tersebut? Ya, sikap bantu-membantu tanpa mengira siapa, bangsa dan agama, walau di mana sahaja. Ini adalah satu sikap yang amat terpuji. Murid-murid, mari kita lihat cerita ini. Ia mengisahkan Jiahui dan keluarganya yang sedang menikmati makanan di sebuah restoran berhampiran dengan rumah mereka. Apabila makanan telah sampai, tiba-tiba Jiahui ternampak seorang lelaki tua yang duduk di luar restoran tersebut. Jiahui merasa kasihan kepada lelaki tua itu ataupun gelandangan. Pastinya lelaki itu amat lapar dan tentunya tiada makanan. Jiahui meminta izin dari kedua ibu bapanya untuk memberikan makanan kepada lelaki tersebut. Jiahui telah memberikan makanannya dan memanggil lelaki tua itu sebagai datuk sebagai satu panggilan hormat kepadanya. Jiahui memberikan makanan yang enak dan lelaki itu amat gembira dan merasa terharu atas keprihatinan Jiahui untuk memberikannya sedikit makanan. Dia mengucapkan terima kasih dan sangat menghargai pemberian Jiahui. Jiahui juga membantu seorang lelaki yang berjalan menggunakan tongkat untuk membuka pintu. Jadi, murid-murid boleh lihat ya bagaimana Jiahui membantu seorang gelandangan dan juga membantu seorang lelaki yang tidak berupaya untuk bergerak dengan betul. Itu adalah satu perbuatan yang amat baik dan terpuji. Dan sebagai ganjarannya, Jiahui telah mendapat makanan lain yang lebih enak di atas sikapnya yang baik hati itu. Apa maksud gelandangan ya murid-murid? Gelandangan adalah orang yang pekerjaannya atau tiada tempat tinggal yang tetap. Jadi ingat ya, kita mesti membantu walau siapa yang berada di hadapan kita. Murid-murid, tadi kamu telah lihat bagaimana Jiahui membantu seorang gelandangan dan seorang lelaki kurang upaya. Kamu juga boleh membantu masyarakat sekeliling kamu. Apakah keperluan dan kebajikan yang boleh kamu berikan kepada masyarakat? Cuba kita lihat golongan warga emas dan gelandangan. Kita boleh memberi bantuan tempat tinggal dan kediaman supaya hidup mereka lebih selesa dan selamat kerana mereka ada tempat berlindung. Kita juga boleh memberi bantuan ataupun sumbangan keuangan mahupun barangan keperluan harian seperti beras, gula, susu, tepung kerana kemungkinan mereka tidak mampu lagi bekerja. Kita juga boleh memberi bantuan perubatan ataupun klinikal secara percuma kepada mereka. Kita juga boleh pergi menziarahi dan bertanya khabar kepada mereka sebagai satu tanda kasih sayang kita
kepada warga emas dan gelandangan ini. Dan bagi golongan gelandangan, mungkin kita boleh berikan peluang untuk mereka bekerja dan mempunyai pendapatan ataupun duit sendiri. Keperluan dan kebajikan yang boleh kamu berikan kepada golongan orang kurang upaya ataupun OKU. Menyediakan kemudahan awam untuk memudahkan mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan juga memudahkan mereka berkomunikasi bersama orang lain. Jadi kalau kamu lihat, banyak kemudahan awam yang telah disediakan untuk mereka. Kita juga boleh memberi bantuan ataupun sumbangan keuangan dan barangan keperluan kepada mereka. Orang kurang upaya juga kita boleh berikan bimbingan dan peluang untuk mereka bekerja dalam pelbagai pekerjaan untuk mereka mendapat pendapatan sebagai sara hidup mereka sendiri. Kita juga yang paling penting adalah untuk menghormati hak-hak mereka dan tidak menggunakan keperluan OKU bagi kepentingan diri kita sendiri. Mari kita lihat apakah keperluan dan kebajikan yang kamu boleh berikan kepada anak-anak yatim ataupun anak-anak yang kurang berkemampuan. Kita boleh memberikan bantuan pakaian harian ataupun pakaian persekolahan, keuangan, peralatan sekolah dan tempat tinggal. Dan kamu biasa mendengar rumah anak-anak yatim yang menempatkan mereka supaya mereka ada tempat tinggal. Kita boleh menzarihi mereka dan mengadakan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk berkongsi kegembiraan bersama mereka dan tidak menyebabkan mereka merasa terpinggir dari masyarakat yang lain. Kita juga patut menghormati dan menerima mereka tanpa sebarang prejudis ataupun tanpa sebarang buruk sangka. Kerana mereka juga inginkan kebahagiaan dan ingin hidup dalam masyarakat kita bersama-sama. Murid-murid, sekiranya masyarakat kita mengabaikan atau tidak peka terhadap keperluan dan kebajikan masyarakat, apakah yang akan terjadi terutama kepada golongan-golongan yang telah kita bincangkan sebentar tadi? Golongan warga emas dan gelandangan akan hidup terpinggir, melarat, tidak dipedulikan, malahan dibiarkan hingga membawa kematian. Golongan OKU pula akan sentiasa dipandang hina, tidak diberikan sebarang peluang pekerjaan ataupun peluang untuk menonjolkan diri mereka dan tidak dipedulikan. Dan bagi anak-anak yatim ataupun anak-anak yang tidak berkemampuan ini, mereka akan membesar dalam persekitaran yang negatif. Mereka dibuli, dihina dan mungkin menjadi insan yang tidak bertanggungjawab. Dan yang paling penting, negara kita juga tidak akan dapat melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu, harmoni, berkasih sayang dan saling hormat menghormati. Jadi murid-murid ingat ya, banyak perkara dan juga aktiviti yang boleh kita lakukan untuk kita membantu masyarakat kita sebagai satu masyarakat yang harmoni.
Murid-murid, kita telah pelajari pada hari ini apakah keperluan dan kebajikan yang boleh kita berikan kepada golongan-golongan dalam masyarakat kita dan apakah kesannya sekiranya kita mengabaikan keperluan dan kebajikan golongan tersebut. Jadi, hari ini kamu dikehendaki untuk membuat satu latihan daripada apa yang kita telah pelajari. Pertama, apakah aktiviti yang boleh kamu lakukan untuk membantu golongan ini? Iaitu golongan warga emas, orang kelainan upaya, OKU, dan anak yatim atau anak kurang berkemampuan. Jadi, tuliskan aktiviti-aktiviti yang akan kamu lakukan dalam bentuk peta minda. Murid-murid, tamatlah sudah pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu sentiasa ingat untuk mengambil berat akan setiap golongan dalam masyarakat kita, saling bantu-membantu dan bersikap baik hati kepada semua. Hingga kita berjumpa lagi, jaga diri dan bye dari Madam Rosita.